مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semalam membahas tentang jenis-jenis idgham. Ada 3 macam. Pertama, mutamathilain. Yang kedua, mutajanisain. Yang ketiga, belum kita bahas, mutaqaribain. Apakah idgham mutamathilain? Apakah idgham mutajanisain? Apakah idgham mutaqaribain? Ada pembahasan selepas ini. Jadi kita ulang lagi, kita mutalaah lagi. Idgham mutamathilain ni adalah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang macam manakah itu? Apabila ada 2 huruf yang sama berjumpa, yang mana cara bacaan dia adalah kita kena masukkan huruf yang pertama tadi ke dalam huruf yang kedua. Rabihat tijaratuhum, tak berjumpa dengan tak. Fahallana, lam berjumpa dengan lam. Faham? Dia sama huruf. Yang kedua, mutajanisain, dia 2 huruf yang sama, dia 2 apabila berjumpa 2 huruf pada makhraj yang sama tetapi berlainan pada sifat, maka cara bacaan dia pun juga dimasukkan. Apabila contoh, tak berjumpa dengan tak, dal berjumpa dengan tak. Laqad, dia lepas qaf, dal itu kita masukkan ke dalam tak. Maka cara bacaan dia bukan laqad tarak, tetapi diidghamkan dal tadi, dimasukkan dal tadi ke dalam huruf tak. Laqad tarakna. Athqalad da'awa. Athqalad da'awa. Huruf tak dimasukkan ke dalam huruf dal. Bukan baca athqalat da. Athqalat, macam mana nak sebut tak? Athqalat da. Bukan. Athqalat da. Waddat to. Waddat to. Faham? Kemudian yang ketiga, pembahasan yang baru, sama idgham juga, memasukkan juga, tetapi mutaqaribain. Qarib, hampir, dekat. Mutaqaribain adalah 2 huruf yang berhampiran sama pada makhraj dan juga sifat huruf. Hampir sama. Dia berhampiran sama. Dia bukan dalam satu tetapi hampir. Menurut riwayat Hafiz, siapakah Hafiz ini? Yang kita baca inilah, riwayat Hafiz an Asim. Kalau kita masuk kepada pembahasan ilmu qiraat, maka dekat situ kita tahu rupa-rupanya banyak sebenarnya riwayat yang mutawatir. Mutawatir ni satu riwayat yang banyak dan tidak mungkin di situ terjadi kepalsuan. Mutawatir. Maka kita pernah dengar orang baca wadduha, betul, wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walala. Macam-macam periwayatan cara membaca Al-Quran. Kalau nak dengar, boleh buka YouTube, boleh buka riwayat Hafiz yang macam kita baca. Yang lebih
amalkan di Asia, Hafiz an Asim. Kalau sebelah Maghribi, Casablanca, dia lebih kepada riwayat Warish. Dia ra, dibaca re. Boleh tengok dekat YouTube. Ada banyak. Hukum ini hanya berlaku apabila lam dengan ra dan huruf qaf dengan kaf, qa dekat mana, ka dekat mana. Siapa ingat dia punya makhraj? Siapakah itu? Dia duduk dekat halq, tenggorokan, kerongkong. Qaf dekat mana? Kaf dekat mana? Ingat Okey. Saling bertemu, maka cara bacaannya hendaklah diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna tanpa didengungkan. Barrabbukum, qur rabbi, barrafa, alam nakhluqukum. Dia tak ada dengung, bukan barrabbukum, qur rabbi. Macam mana tu nak dengungkan kepada huruf ra? Barrafa. Dia dibaca secara jelas, secara sempurna, dimasukkan secara sempurna di dalam huruf yang kedua. Barrabbukum, qur rabbi. Tetapi di dalam bacaan yang seperti ini ada mustasnayat, ada pengecualian. Dekat mana pengecualian? Boleh rujuk kepada nota tambahan. Terdapat satu tempat yang dikecualikan dari bacaan idgham, iaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Boleh tengok surah juzuk 30, Wailul lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Dia duduk muka surat sebelah kiri. Atas sikit. Baris ke, tak silap baris ke 6, 7. Tu dikecualikan. Sebab apa? Selepas lam tadi ada bacaan saktah. Saktah itu berhenti sekejap. Bukan seperti waqaf. Kalau waqaf, dia berhenti dengan mengambil nafas baru. Kalau saktah ini dia berhenti tanpa mengambil nafas baru. Kalla bal rana ala qulubihim. Seperti contoh tadi baru kita baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Perasan dekat baris surah Al-Kahfi tadi tu, ujung sekali dia ada sin bermakna saktah. Jangan baca alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Benar. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kat situ kita baca saktah, berhenti sekejap. Faham? Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, pembahasan al-ta'rif, alif lam ta'rif. Dia ada dua. Ini simple. Maksudnya metode. Faham tak metode? Kalau saya belajar dulu dekat Indonesia, dia pakai metode. Metode ni yang kita pakai inilah adalah
tajwid yang sangat simple. Nanti kita dah habis yang ni, saya akan masukkan ke yang atas sikit lagi. Ini lagi banyak pembahasan. Yang ni sekadar kita tahu basic saja dulu. Biar nanti masuk pembahasan yang paling panjang, kita dah ada basic dia. Sekarang pembahasan hukum al-ta'arif ataupun alif lam ta'arif. Alif lam ta'arif ni dia ada dua sahaja pembahasan di dalamnya. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Apakah qamariyah? Siapa tahu qamariyah? Pernah dengar? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi. Tak pernah dengar selawat tu. Tapi tahu apa qamar. Qamar itu bulan. Syamsun itu matahari. Syamsiyah berbangsa matahari. Qamariyah berbangsa bulan. Untuk mudah kita dapat membezakan ataupun kita nak jawab kahuk. Alif lam qamariyah ni kita tengok qamar, bulan. Kita nampak tak bulan? Nampak kan? Setengah hari tak nampak lah. Malam nampak bulan. Kalau syamsiyah, matahari. Kita tak pernah nampak bentuk matahari tu kecuali pada gerhana. Tu pun tak nampak yang betul-betul. Maksudnya kalau kita tengok sakit mata, tak berapa nampak lah kalau syamsiyah. Kalau qamariyah, kita nampak. So, makna dia, alif lam qamariyah ni, alif lam dia tu nampak. Alif lam harus dibaca jelas. Maksudnya jelas tu nampak apabila bertemu dengan huruf-huruf yang berikut ni. Hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Al-ar, 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 al. Nampak al tu? Jelas. Al-Qur'an. Al-Qiyamah. Nampak al. Al-Kahfi. Faham? Al-Fatihah. Fa. Al-Putri tak ada. Kemudian alif lam syamsiyah. Apakah alif lam syamsiyah? Alif lam harus dibaca idgham. Tak nampak. Al tu tak nampak. Apabila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Ta, sa, so, dol, ro, ta, da, za, nun, sin, zo, zai, shin, lam. Bila berjumpa dengan huruf ni, tak nampak. Kena idgham. An-nujum, an-nazmi, ash-shahmi. Bila jumpa huruf-huruf itu, maka tak nampak al tu. Al-ta'arif ini apa? Jadi kalau pembahasan alif lam, ta'arif dikenali. Faham? Al-ta'arif, alif lam, menunjukkan kalau ada yang pernah belajar ilmu nahwu, boleh tahu fungsi al itu apa. Menunjukkan sesuatu. Ma'rifat, alif lam ta'arif di ma'rifat. Contoh ada ma'rifat, ada nakirah. Ma'rifat ni sebagai contoh, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma'rifat ni ma'rifat. Dia masuk kepada pembahasan tauhid. Kalau kita tahu Tuhan bahasa Arab apa? La ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan, tiada Tuhan. Ilaha, ilahun, alif, lam, ha, tu Tuhan. Tetapi apabila Tuhan ini ada alif lam dia, alif lam ta'arif itu, alif, lam, ha.
Tuhannya segala Tuhan. Maksudnya tak ada Tuhan dah. Allah itulah Rabb. Allah itulah ma'rifatnya ma'rifat. Contoh, falah. Al-falah. Kenapa ada al? Kejayaan. Kejayaan yang macam mana? Ada al dia tu. Kejayaan sekian. Contoh, banyak. Kalau kita tengok mana-mana, surau Al-Iman. Surau Al-Islah. Ada al. Al menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu itu dia ada ta'rifnya itu. Tak apa, nanti kita belajarlah alif lam ta'rif tu. Panjang lagi insya-Allah. Yang penting istiqamah, sungguh-sungguh, duduk tawajuh. Walaupun jasad dekat sini, fikiran pun kena dekat sini. Jangan jasad dekat sini, roh dekat lain. Na'udzubillah min zalik. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran. Tengok. Iqra'ul. Nampak? Itu alif lam apa? Nun sazira. Iqra'ul Qur'ana. Alif lam pada lafaz Al-Quran itu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah? Syamsiah. Alif lam qamariyah lah. Al berjumpa dengan qaf. Al-Quran. Al tu nampak? Al. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Fatihah Kamal. Al-Qiyamati itu Al-Syamsiah ke Al-Qamariyah? Qamariyah. Qamariyah. Sebab Al berjumpa dengan Qaf, sama je. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 804. Al-Quran itu akan datang, yang mana kita baca dia, maka dia akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Alangkah beruntungnya kita, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak syafaat daripada Al-Quran kita akan dapat. Tak ada yang kata kalau kita ini cantik, kecantikan kita itu menjadi syafaat kepada kita. Tak ada. Dan akhlak yang baik ada. Dan selain daripada syafaat kubra, baginda Nabi SAW akan beri syafaat kepada kita, kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga ada syafaat yang lain, termasuknya adalah membaca Al-Quran. Siapa yang dekat sini, yang hari-hari dia tak pernah miss baca Al-Quran, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran yang dia baca itu sebagai syafaat kepada dia pada akhirat kelak. Allahumma amin. Itu saja sebenarnya yang kita mahu. Kita jangan tunggu, tak apalah nanti saya dah bersara baru saya nak mengaji. Siapa boleh jamin tengah hari nanti kita boleh hidup? Alhamdulillah hari ini kita wujudkan suasana yang mana kita boleh baca Al-Quran setiap pagi. Walaupun kita sebenarnya tak tahu fadilah ni. Siapa yang kat sini dia tahu dah. Sebelum ni dia pernah tahu saya baca Al-Quran, oh nanti dia jadi syafaat. Kenapa manusia ini dia ini lemah untuk mengamalkan agama? Salah satu sebabnya dia kurang tahu tentang fadilah, tentang kelebihan. Contoh hari ni kita tahu, saya buat perform dapat bonus 5 bulan. Saya buat kerja sungguh-sungguh, saya buat sale betul-betul, saya dapat sekian. Saya buat sekian. Itu kita nampak. Sebab apa? Sebab
kita belajar benda tu. Kita dengar, kita faham dan kita buat tindakan. Maka akan ada hasil. Begitu juga dengan untuk akhirat pun sama. Kita tahu ilmu, baca Al-Quran dapat syafaat, tetapi kita kurang ada tindakan, maka kurang hasil. Tetapi benda inilah yang hakiki sebenarnya. Kita kenapa lemah? Sebab iman yang kita lemah. Kata baginda Nabi SAW, sahabat mengatakan, imannya para sahabat ini naik turun. Iman ni umat akhir zaman, dia keluar masuk. Pagi beriman, petang kufur. Kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maka ketika iman kita ada ni, kita jaga dia. Baca Quran. Iman lemah sikit, buka Al-Quran. Kalau tak boleh nak buka Al-Quran, baca Al-Quran yang kita dah hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Rasa gelisah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu sebenarnya ubat. Ubat hati. Dan selain ubat hati, dia menjadi syafaat. Cuba kita bayangkan, kita duduk dalam office ni, malam-malam seorang-seorang gelap, tak ada lampu. Kat dalam office ni, besar ruang dia tu. Tiba-tiba terkunci ketak. Tiba-tiba ada bunyi ketuk-ketak. Kita dah takut. Kita tak ada apa-apa. Tiba-tiba datanglah. Ada orang buka pintu, bawa lampu. Apakah perasaan kita? Alhamdulillah ada orang bawa lampu, Abang Syami datang malam-malam, bawa lampu. Buat apa kat sini seorang-seorang? Kita happy. Seperti itulah contoh syafaat yang datang ketika kita dalam kegusaran, dalam kegelisahan di padang mahsyar, di akhirat nanti. Tak akan ada orang bagi syafaat, tiba-tiba Al-Quran datang. Nazmi, kenal tak saya? Sayalah Al-Waqiah setiap pagi. Saya tolong. Masa tu cari saya lari. Jumpa Nazmi, saya lari dulu. Jumpa Abang Syami, saya lari dulu. Jumpa korang semua pun, saya lari dulu. Tapi masa tu kita nak harapkan siapa? Kita harapkan amalan-amalan kita ketika di dunia ini. Bilakah dunia itu? Ya, sekarang ini. Kata guru saya, amalkan agama, kita kena ingat. Dia kata, tolong tulis ini dengan tinta emas. Amal agama itu tidaklah lama. Sampai bila amal agama? Sampai kita mati sahaja. Kalau kita mati tengah hari ini, amal agama tu sampai tengah hari ini. Kalau kita mati malam nanti, amal agama tu sampai malam nanti saja. Kalau mati esok, amal agama sehari ini saja. Maka tak lama untuk amalkan agama itu. Maka jangan sampai bila kita sedar-sedar dalam alam kubur, kita menangis. Itulah orang-orang yang rugi. Maka dia kata, Qala rabbi rji'un, wahai Tuhanku, berikanlah aku peluang untuk kembali ke dunia. Tak. Kita dah lahir di dunia, nak minta balik ke dalam perut ibu pun tak boleh. Apatah lagi kita dah masuk ke dalam alam kubur, nak buat amal. Hatta nak sujud sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir dia nak sujud sekali pun tak boleh. Orang-orang beriman nak sedekah sekali pun dah tak boleh. Maka jangan sampai kita buang peluang yang sekali ini untuk sama-sama kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maulaya salli wa sallim.